Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Di sebalik kejayaan seorang wanita, pasti ada pelbagai kisah inspirasi dan kejayaan wanita lain di belakangnya. Mungkin hari ini kita jadikan kisah kejayaan insan lain sebagai sumber kekuatan diri untuk bangkit mendepani cabaran. Namun tidak mustahil, berkat kesabaran dan usaha, kita juga mampu menjadi inspirasi kepada insan yang sedang berlari mengejar cita-cita. Teruskan 1 jam bersama kami untuk pelbagai pengisian bermanfaat dan penuh informasi. Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Kejayaan saya ni bermula daripada hobi. Tiada jurang antara lelaki ataupun perempuan. Saya nampak bidang ni boleh pergi jauh. Tower Bridge juga dianggap sebagai jambatan paling terkenal di London. Ramai juga yang tersilap dan ingatkan nama jambatan ini adalah London Bridge, tapi sebenarnya adalah Tower Bridge. Kat sini kita pakai sayur asam sebagai penambah perasa dia. Masakan kita dah siap, inilah dia, asam pedas ekor lembu. Berada pada ketinggian 452 meter di puncak Mercu Tanda Kuala Lumpur, tidak sedikit pun menghalang Normalia Sidek atau Maya daripada melaksanakan tugasnya sebagai juru teknik akses tali. Malah keberanian wanita berhijab ini membuatkan ramai kagum dan teruja dengan aksinya. Isteri dan ibu kepada seorang cahaya mata ini turut menyimpan hasrat untuk berkhidmat di bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa Dubai, sebagai salah satu pencapaian kemuncak kariernya. Ikuti kisah Iron Lady yang tular di media sosial untuk dijadikan inspirasi bersama. Menggalas peranan sebagai isteri dan ibu, dia juga berjaya membuktikan bahawa wanita mampu membina kerjaya dalam bidang yang didominasi oleh golongan lelaki. Maya Sidek yang berusia 30 tahun ini memulakan kariernya sejak tahun 2018. Semuanya bermula sekadar hobi dan minat dalam sukan mendaki serta aktiviti lasak yang diceburi sejak kecil lagi. Saya memang daripada kecil berkawan dengan majoriti kawan-kawan saya daripada kecil adalah lelaki. So saya membesar dengan environment yang lasak. Banyak pokok, mandi sungai dengan kawan-kawan. So bila membesar tu, saya membesar dengan extreme work. Saya suka sukan-sukan ekstrim. Kejayaan saya ni bermula daripada hobi. So daripada hobi, saya terfikir, why not kita buat pekerjaan yang kita minat, yang kita suka. Bila kita buat bidang tu kita minat, kita suka, dia akan berpanjangan, dia akan lama. Dan kita sendiri akan fikir macam mana kita nak grow up dengan kita punya bidang tu sendiri. So jadinya saya nampak bidang ni boleh pergi jauh. Rasa gementar berada di puncak pencakar langit adalah perasaan biasa yang ada pada diri Maya. Namun baginya ia penting untuk dirinya berwaspada dan sentiasa berhati-hati dalam melakukan sebarang pekerjaan yang berisiko. Akses tali merupakan sebuah kaedah kerja yang memerlukan kelayakan tertentu dan mempunyai pelbagai cabang yang boleh diterokai. Kini Maya memfokuskan dirinya dalam unit tanpa musnah. Saya mengesyorkan apabila you nak buat kerja-kerja di tempat tinggi, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, pergi ambil IRATA sebagai lesen untuk kita bekerja di tempat tinggi. Ambil sertifikat supaya kita lebih yakin dan kita kompeten untuk buat sesuatu specialist punya kerja lagi-lagi di tempat tinggi, supaya you aware, you tahu apa yang you buat, apa yang you pakai, safety apa yang ada pada you tahu, supaya rasa takut, tapi takut tu di control, di cover dengan knowledge yang you ada. Bak kata pepatah, elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat. Impian dan kejayaan Maya hari ini tidak mungkin akan tercapai tanpa sokongan penuh daripada keluarga tersayang. Sudah mendirikan rumah tangga bersama Abdul Hazim Abdul Rashid pada tahun lalu, sedikit pun tidak menghalang Maya untuk terus mendalami ilmu dan mengasah kemahirannya. Semangat tu lebih kepada suami saya sendiri, sebab suami saya sendiri pun ada dalam bidang yang sama. Suami saya banyak bagi sokongan daripada segi
emosi, fizikal. Sebab kita bila kerja di tempat yang satu tim lelaki, saya seorang perempuan, memang dia punya kedrat takkan sama. Tapi kita bekerja dalam satu tim akan bantu kita. Macam mana pun kalau barang tu berat, kita sama-sama akan buat. Biasanya saya lebih banyak bercerita lah hari-hari saya dekat site dengan suami saya. So suami saya kata, keep positive, buat benda ni semua dengan tim. So kita kena bekerjasama lah dalam satu tim tu. Berada dalam bidang kerjaya yang sama membuatkan pasangan ini dapat memahami dan menyokong minat masing-masing dengan baik. Dikurniakan cahaya mata Muhammad Al-Fatih pada Julai lalu, Maya dan suami teruja untuk melatih anaknya meneroka dunia aktiviti lasak suatu hari nanti. Kita orang pun kenal dalam industri yang sama, kerja benda yang sama, buat job scope semua benda yang sama. So saya tahu tu minat dia, support saya dekat dia, saya okey je. Sebab kita kenal dalam bidang yang sama, saya tahu dia macam mana, minat dia sebelum ni macam mana, dia suka aktiviti lasak ni kan. So saya tahu dia lasak, so saya tak ada masalah. Saya support je apa dia buat. Ramai kat luar sana mungkin berpandangan perempuan ni mungkin tak boleh buat kerja yang berisiko tinggi ni. Tapi sebab kita kerja ni dalam bidang ni, kita kerja dalam satu tim, satu kumpulan. So kumpulan kita biasa ada 4-5 orang kan. So kita manage lah. Keadaan cuaca yang sukar dijangka antara situasi yang mencemaskan bagi mereka yang bertugas di tempat tinggi. Namun keadaan ini bukan penghalang buat Maya dalam meneruskan impiannya. Selain ingin menawan menara Burj Khalifa di Dubai satu hari nanti, impian kemuncak kerjayanya adalah untuk menimba pengalaman di luar negara. Sebenarnya saya punya tujuan lebih kepada kerjaya yang saya nak buat. Contohnya sekarang ni saya baru bermula dengan bidang inspection. Jadi saya dah pernah pergi ke oil and gas untuk buat inspection. Jadi saya nak cuba bekerja di luar negara lah untuk bidang inspection, dalam bidang inspection. Sebab dekat luar negara tiada jurang antara lelaki ataupun perempuan. Baru-baru ni tular di media sosial video akak panjat KLCC. Jadi ramai wanita di luar sana ingin juga mencuba aktiviti-aktiviti lasak seperti ini. Tapi rasa takut dan gayat tu ada. Macam mana kawal rasa takut tu? Mungkin ada tips untuk mereka di luar sana yang ingin mencuba juga. Cari kawan yang betul, kawan yang berilmu dalam bidang ni lah, permainan ni. At least dia pun pernah main sebelum ni. Untuk rasa takut tu, first kali kena ada keyakinan lah, keyakinan dalam diri lah. Try je dulu. Tak try tak tahu kan. Betul. Jadi nombor 1 ialah keyakinan, nombor 2 ialah kawan yang tepat. Betul, kawan yang betul. Jadi buat mereka yang ingin mencuba aktiviti-aktiviti lasak, persediaan awal dari segi fizikal maupun mental sangat penting. Ambil tahu ciri keselamatan di lokasi dan jangan lupa dapatkan rehat yang cukup dan pastikan keadaan kesihatan anda baik dan sesuai untuk melakukan aktiviti tersebut. Jom. Emosi, fizikal kena jaga. Sebab wanita dia unpredictable juga kan. Emosi dia mudah fragile. Tapi you yang kena control tu. Sebelum you pergi kerja, you set dekat mind you pergi kerja nak buat apa sekian. Setiap wanita mempunyai kebolehan dan keistimewaan tersendiri yang wajar diangkat dan dihargai. Keberanian dan keyakinan di Iron Lady Maya Siddiq sememangnya layak untuk dijadikan inspirasi dan ilham buat semua golongan wanita tanpa mengira usia. Bagi meraihkan kesejahteraan dan semangat perpaduan yang harmoni antara kaum di Malaysia,
Sebuah majlis malam amal Ol Malaya dianjur untuk memperingati peristiwa bersejarah 16 September 1963. Majlis ini turut diserikan dengan acara peragaan koleksi rekaan terbaharu daripada pereka fashion tersohor negara, Rizwan Bohari. Pemenang anugerah Piala Seri Indon 2004 ini tampil dengan koleksi bertemakan cinta akan perpaduan. Mengambil inspirasi daripada kepelbagaian budaya dan seni di Malaysia, sebuah majlis amal dengan kerjasama Family of Charity diadakan. Ia turut dihadiri Tengku Temenggong Perlis Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Said Amir Abidin Jamalulai, ibni almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai. Bila Family of Charity beritahu saya yang saya akan dijemput untuk buat peragaan pada malam ni, so I said okay, saya menilai daripada bilang bangsa yang ada sekarang ini, jadi dari segi warna, keceriaan kita hidup di Malaysia ni kan, dengan flora fauna yang saya tekankan dalam koleksi saya kali ini. Actually, because can see most of the colours yang selalu Riz ketengahkan ada part of my signature colour, which is warna pink. Ada turquoise blue, aquamarine. So this actually the colour yang selalu saya ketengahkan dari macam mana saya olahkan lah dari segi dalam collection kali ini. Seiring dengan peredaran fashion masa kini, Rizwan memastikan agar setiap rekaan busana yang dihasilkannya tampak lebih kemas dan elegan dengan sentuhan gaya contemporary. So saya gabungkan East Midwest. So that's where you can see that roses. Then on my chonsam, I have the peony, bunga peony. So these are actually the two flowers yang saya ketengahkan lah untuk collection kali ini. Bertepatan dengan tema yang dibawa, 8 rekaan busana diperagakan kali ini. Antara rekaan yang diberi suntikan budaya dan tradisi negara ialah koleksi pakaian tradisional yang terdiri daripada baju kurung, cheongsam dan sari. Selain memfokuskan kepada warna-warna lembut seperti merah jambu dan biru laut, setiap busana juga mempunyai butiran rekaan flora berbeza yang membawa maksud tersendiri. Walaupun dijemput di luar negara, Riz masih lagi ketengahkan kita punya moden baju kurung kita, kita punya tradisi oriental kita, cheongsam, dan elemen yang saya masukkan di situ akan still ada ciri Malaysia di situ. Majlis yang diserikan dengan persembahan kebudayaan daripada pelbagai kaum ini turut dihadiri oleh ahli-ahli pertubuhan amal yang bergiat aktif dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Saya sangat teruja menyaksikan koleksi daripada Rizwan Bohari, yang mana koleksi yang dipersembahkan bersempena dengan Ol Malaya Gala Night adalah koleksi yang sangat klasik, yang sangat up to date juga, yang mana menaikkan koleksi seni lukisan batik ke tahap yang lebih moden. For me, sangat kreatif and sangat tunjuk truly Malaysia punya cultural punya touch dekat situ. Saya suka yang Sunshine pakai, yang ada flowy dekat belakang tu. Setiap busana yang dihasilkan berjaya menonjolkan elemen perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Majlis malam amal ini diakhiri dengan penyampaian sumbangan kepada rumah amal yang diraikan. Minggu ini, Nona bersiaran di kediaman pemilik laman Instagram Salizisa, Puan Amy Saliza Isa dan suami Jaafar Yunir yang terletak di Sungai Buloh, Selangor. Ilham dekorasi kediaman ini tercetus seketika pemilik menetap di luar negara dan mula meminati konsep hiasan dalaman bertemakan klasik Perancis. Padanan perabot dan perhiasan dengan gaya klasik di setiap ruangan bukan sahaja membuatkan kediaman tampak lebih elegan, malah menonjolkan citarasa pemilik yang gemarkan suasana vintage serta konsep yang tidak ditelan zaman.
Antara yang menjadi pilihan tumpuan pasangan ini adalah ruang makannya. Sentiasa menerima kunjungan tetamu dan gemar mengadakan jamuan bersama keluarga dan teman rapat, pemilihan set pinggan mangkuk dari Le Nona ini menambahkan seri hiasan di meja utama. Dengan rekaan flora klasik moden yang menarik, sudah tentu hidangan yang tersedia menambat selera. Didatangkan dengan set lengkap yang praktikal, koleksi sulung kolaborasi Nona dan Wow Shop ini memberikan imej mewah sesuai untuk citarasa wanita masa kini. Dengan nilai harga yang berpatutan, Nona berbangga untuk menawarkan produk berkualiti yang boleh dimiliki ini melalui platform Wow Shop. Menu asam pedas antara juadah masakan Melayu yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Namun terdapat variasi resepi asam pedas kerana setiap negeri mempunyai cara masakan yang unik dan tersendiri. Segmen Air Tangan berkongsi cara penyediaan menu asam pedas ekor lembu versi negeri Johor bersama Chef Azmiruddin Ramlan. Mengetengahkan konsep ala kampung, restoran Acita menyajikan variasi menu yang pasti menambat selera. Antara yang menjadi pilihan pengunjung adalah juadah masakan Melayu. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak bercerita pasal asam pedas. Okey, asam pedas, kebanyakan asam pedas orang gunakan ikan, ayam ataupun udang. Istimewanya hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda semua asam pedas ekor lembu ciptaan saya. Okey. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah cili kisar, bawang besar yang telah dikisar, bawang putih yang dikisar bersama halia, air asam jawa, sayur asam, perahan air daripada lengkuas yang telah dikisar, cili merah untuk hiasan, tomato, terung, bunga kantan, lada hitam, belacan dan bahan utamanya ekor lembu. Kita mulakan masakan kita hari ini. Okey, kita buka api. Kita panaskan minyak. Masukkan bahan-bahan yang telah dikisar tadi dan tumis sehingga naik bau. Kita letakkan sedikit belacan. Saya bagi tips sikit untuk rebus ekor lembu ni. Kalau nak hilangkan bau dia, boleh letak daun salam. Masa kita rebus tu, kita letak daun salam ataupun halia sikit. Dan kemudian kita letakkan ekor lembu. Air ni ikut ni lah. Kita punya, kalau kita nak kuah dia pekat, kurangkan air. Kalau nak cair sikit, nak banyak kuah, lebihkan air. Okey, kita kacau dia. Kita akan kacau dia dan biarkan dia menggelegak seketika. Okey, lepas tu kita akan season dia. Garam. Gula sikit. Sebut perasa. Dengan lada hitam. Kat sini kita pakai sayur asam sebagai penambah perasa dia. Kita juga boleh pakai terung. Okey, kita masukkan terung dan juga tomato.
Okey. Bagi yang kurang gemar dengan bunga kantan, anda boleh gantikan dengan daun kesum untuk menambah aroma dalam masakan. Saya akan masukkan asam jawa sikit supaya dia ada rasa asam-asam. Sekiranya tuan-tuan dan puan nakkan color dia merah sikit, kita akan boleh masukkan minyak. Minyak ni hasil daripada tumisan cili kering dengan bawang putih tadi. Bagi dia ada color sikit. Masakan kita sudah siap. Saya akan platingkan dia lah. Okey. Masakan kita sudah siap. Inilah dia. Masakan daripada Cita, asam pedas ekor lembu. Sedap ni bau ni ai. Ni memang favourite Fah. Wah, ni first time tau I nak cuba asam pedas ni. Walaupun first time I cuba asam pedas ni, tapi masakan chef ni kena dengan tekak Ain. Maksudnya Ain kena cuba resepi ni di rumah nanti. Sedap. Bagi penonton di rumah, jangan lupa untuk mencuba resepi ni. Selamat mencuba! Pekebun kecil merupakan nadi pembangunan dan antara penyumbang besar kepada ekonomi negara, khususnya dalam industri kelapa sawit. Malaysia merupakan negara pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia dan sehingga kini pelbagai kemudahan disediakan melalui insentif Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi bagi membantu golongan pekebun kecil. Penglibatan kaum wanita sebagai pengusaha kebun sawit merupakan bukti bahawa wanita juga mampu setanding golongan lelaki yang sinonim mendominasi industri perladangan sawit. Masa mula-mula buka sawit ni memang orang pandang sinis kat kita sebab kita wanita. Memang dari seginya kita nampak ia kasar, sesuai untuk lelaki. Tapi kita sebagai wanita boleh tanam pokok kelapa sawit ni seperti mereka juga. Padahal memang banyak tentangan. Ada yang cuba untuk merosakkan tanaman kita, tapi kita anggap macam itu adalah sebagai serpihan yang negatif yang kita boleh halang. Jadi kita teruskan perjuangan kita. Minyak sawit Malaysia adalah minyak mampan yang terbaik. Industri minyak sawit, komoditi pertanian utama negara dan penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Susulan pandemik COVID-19, kegiatan industri sawit negara turut terjejas setelah mengalami penurunan ketara pengeluaran minyak sawit negara. Bagaimanapun, melalui program pembiakbakaan dan usaha pemasaran berterusan, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK serta agensi di bawahnya kembali memberi sinar kepada industri yang wujud sejak tahun 1917 ini, di mana prestasi pengeluaran sawit negara menunjukkan peningkatan menggalakkan. Peningkatan positif ini turut dinikmati oleh pekebun-pekebun kecil seperti Jaharah Alias. Wanita berkelulusan Diploma Kajian Sebaran Am ini merupakan seorang penulis novel dan drama televisyen sebelum bergelar pekebun sawit. Dia sebenarnya saya masuk ke ladang kelapa sawit dan tak sengaja lah tu. Secara satu kebetulan, bila saya tengok yang kebun saya terbiar tadi,
Jadi saya rasa saya perlu tanam kelapa sawit semula lah, tanaman kelapa sawit yang baru. Jadi situlah bermulanya. Padahal walau sebelum ni kita sentiasa nampak kelapa sawit kan, orang bawa buah sawit, orang buat kerja sawit, tapi kita tidak meninggalkan kesan apa-apa di hati kita. Tapi itulah satu petang tu mungkin Tuhan beri kita hidayah untuk kita dapat menanam pokok kelapa sawit itu sebagai sumber pendapatan. Jadi saya teruslah pergi ke pejabat MPOB di Kuala Selangor di bawah Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. KPPK komited membantu pekebun kecil mendapatkan pensijilan minyak sawit Mampan Malaysia MSPO bagi pengeluaran minyak sawit secara lestari dan peningkatan produktiviti buah tandan segar BTS. Antara bantuan disediakan oleh KPPK menerusi agensi di bawahnya MPOB adalah yuran pensijilan minyak sawit Malaysia MSPO, latihan berkaitan MSPO dan penyediaan peralatan perlindungan keselamatan diri PPE. Oleh kerana saya seorang penulis, jadi kita memang suka membaca. Pembacaan saya dari buku-buku lain lah, mengenai kelapa sawit. Selain itu buka Google juga dunia apa yang dikatakan kelapa sawit dengan mengenai bajanya, cara menanam pokok sawit. Kita mesti ada ilmu untuk menanam kelapa sawit, bukan sahaja sekadar tanam. Bila kita tanam kita tinggal, maknanya kita rugilah. Sebab membuka sawit ni modal yang banyak, kita kena sudah diberi benih yang baik, kita kena menjaga dia untuk beberapa tahun sehingga menjadi pokok yang cantik. Apabila Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi menyarankan pekebun kecil untuk mengambil sijil MSPO, saya adalah orang yang terawal di kawasan saya Jeram, Kuala Selangor. Sehingga kini kebun saya telah pun diberi sijil MSPO. Selain itu, Koperasi Penanam Sawit Mampan KPSM juga antara langkah strategik kerajaan menerusi KPPK bagi menjamin keterlibatan pekebun kecil dalam model ekonomi baharu yang memberi tumpuan kepada pengendalian koperasi serta industri kecil dan sederhana. KPSM menjalankan perniagaan yang memberi kesan langsung kepada peningkatan pendapatan ahli seperti jualan buah tandan segar berkelompok dan pembelian input secara pukal. Selain boleh terbabit dalam perniagaan lain untuk memperkukuh status kewangan koperasi yang kemudian diagih sebagai dividen kepada ahli. Kenangan manis ialah pada bulan Mac dan bulan April buah kelapa sawit kita meningkat harganya. Kebetulan pula oleh kerana kita mengamalkan sistem GAP yang diberi tunjuk ajak oleh pihak MPOB, iaitu amalan pertanian baik. Saya memberi baja kepada pokok saya sebanyak 3 kali setahun. Kemudian saya mencantas dahan pokok selama 2 kali setahun. Dan saya pastikan bahawa 2 pelepah mesti ada di bawah tandan. Itu adalah syarat-syarat yang diberi oleh MPOB. Jadi ia menghasilkan buah yang banyak. Jadi BTS kita, buah tandan segar kita dapat diperolehi dengan banyak. Jika dulu pada peringkat permulaan buah BTS saya adalah lebih kurang 10 tan atau 13 tan untuk 1 tahun. Dengan adanya sistem perladangan yang diajar oleh pihak MPOB, kita dapat meningkatkan buah sawit saya menjadi hampir 30 tan untuk 1 tahun. Walaupun kerjaya pekebun sawit sinonim dengan golongan lelaki, bagi Jaharah, tiada yang mustahil untuk golongan wanita turut menggapai kejayaan dalam industri utama negara ini. Harapan saya tinggi. Saya menyeru semua kaum wanita bangkit dan bangun. Jika ternampak di kawasan mereka atau tanah-tanah keluarga mereka yang terbiar, usahakanlah. Jangan menganggap bahawa untuk perladangan sawit ini hanya untuk lelaki. Memang dari seginya kita nampak ia kasar, sesuai untuk lelaki. Tapi kita sebagai wanita boleh tanam pokok kelapa sawit ni seperti mereka juga. Yang penting adalah membakar semangat kita untuk meneruskan perjuangan kita menanam pokok kelapa sawit. Malah kita akan menjadi sebahagian daripada warga minyak sawit Malaysia kerana memberi sumbangan untuk negara. Tersenarai sebagai antara 10 destinasi pelancongan paling popular di dunia, Bandar London adalah antara lokasi wajib untuk dikunjungi jika anda ke Eropah. Tidak hanya terkenal dengan bangunan ikonik yang mempunyai nilai sejarah, kota ini juga kaya dengan hasil seni dan budaya yang tersendiri. Segmen Sana Sini minggu ini akan membawa anda menyelusuri ke beberapa destinasi menarik di sana. Antaranya Muzium Seni Rekaan Terbaik Dunia, Victoria and Albert Museum, Camden Market dan lokasi wajib untuk menikmati pemandangan di sekitar kota London, Tower Bridge.
Menerima lebih 15 juta pelancong setiap tahun, London terkenal sebagai kota terkemuka yang unggul dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kewangan dan kesihatan serta menjadi pusat kebudayaan dunia. Meskipun tersenarai antara kota tersibuk di dunia, namun daya tarikan dan budayanya menjadikan ia destinasi popular dalam kalangan pelancong. Hai, saya Syafrin Nadira, pelajar tahun pertama jurusan pengiklanan atau lebih dikenali sebagai advertising di University of Arts London, London College of Communication. Sepanjang 2 bulan berada di Kota London, banyak tempat dan aktiviti yang telah saya lakukan dan ingin saya kongsikan dengan anda semua. Pertamanya, lokasi kegemaran saya, Pasar Camden atau dikenali sebagai Camden Market. Pasar Camden ini bermula sebagai pameran seni dan kraf kecil dengan 16 buah gerai sahaja pada 1970-an. Pada asalnya, ia bersifat sementara dan hanya dibuka pada hari Ahad. Namun pasar ini telah berkembang pesat dan mendapat tarikan pengunjung dari serata dunia. Pada masa kini, Camden Market adalah pasaran terbesar di London dan dibuka 7 hari seminggu. Keunikan seni kraft tangan, aksesori dan cenderamata yang ada di sini boleh dijadikan sebagai hadiah atau buah tangan buat teman serta keluarga. Jadi saya pula sangat suka ke museum dan galeri seni pada masa lapang. Banyak sangat galeri di sekitar London seperti Victoria dan Albert Museum, National Gallery, British Museum dan banyak lagi. Antara galeri yang saya suka kunjungi adalah Tate Britain. Tate Britain ni terletak di kota Westminster dan ia adalah sebahagian daripada rangkaian galeri Tate di England iaitu Tate Modern, Tate Liverpool dan juga Tate St. Ives. Di dalam galeri Tate Britain terdapat pelbagai eksibisyen seni moden dan kontemporari antarabangsa yang merangkumi hampir 70,000 karya seni. Paling best dekat Tate Britain ni ada creative room iaitu bilik khas untuk pengunjung datang dan melukis. Pada hujung minggu terutamanya boleh lihat ramai yang akan datang ke sini bersama keluarga. Tower Bridge merupakan sebuah jambatan imbang dan gantung yang menjadi lokasi ikonik di Kota London. Kenangan ketika berada di sini lebih indah jika dapat bersuah foto sebagai memori peribadi. Tower Bridge juga dianggap sebagai jambatan paling terkenal di London. Ramai juga yang tersilap dan ingatkan nama jambatan ini adalah London Bridge, tapi sebenarnya adalah Tower Bridge. Bagi saya, dekat London ni sangat meriah dengan pelbagai budaya. Disebabkan keunikan itu, banyak pameran dari serata dunia juga boleh dilihat di sini. Contohnya pameran Hamilton, Mamma Mia, Frozen dan Lion King. Baru-baru ini juga saya telah mengunjungi Shaftesbury Theatre untuk menonton musical Anne Juliet. Sebagai seorang pelajar dalam bidang kesenian, apabila saya berada di persembahan teater dan pameran galeri, saya tertarik serta rasa kagum dengan industri kreatif di sini yang sangatlah maju dan dihargai oleh masyarakat setempat. Bagi pelancong beragama Islam, terdapat pelbagai pilihan restoran makanan halal yang menyediakan variasi menu untuk dinikmati. Selain itu, dekat UK, satu makanan popular di sini adalah English breakfast iaitu kombinasi telur goreng, sausage, daging, tomato, cendawan dan roti goreng. Grounded Coffee Company di Whitechapel merupakan satu restoran halal yang terkenal untuk makan tengah hari. Saya dan rakan-rakan telah mencuba menu beef sausage breakfast dan juga buttermilk pancake yang merupakan best seller di sini. Makanan dekat kedai ini sangat sedap kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan organik. Akhir sekali, kepada para penonton yang ingin kunjungi Kota London pada masa akan datang, saya cadangkan datang pada musim luruh antara bulan September hingga November kerana suhu dan suasana dia tak terlalu sejuk. Banyak sangat tarikan pelancong yang boleh diterokai jika anda datang ke sini. Jadi harap kita berjumpa di London. Bye! Tidak hanya menawarkan keindahan alam semula jadi serta seni bina bangunan yang unik dan menarik, pengunjung juga dapat menghayati sejarah serta khazanah dunia di bandar yang menakjubkan ini.
Mengambil ilham daripada sebuah drama popular antarabangsa, restoran ini menampilkan kelainan melalui pakaian pelayannya yang bertemakan konsep ala mafia. Jangan risau, konsep pakaian sahaja kedengaran ganas, tetapi makanan yang disajikan ialah masakan Melayu dan Barat yang sesuai dengan selera semua peringkat umur. Dekorasi moden dan ruang yang selesa menjadi tarikan utama untuk anda berkunjung ke sini dan bersantai bersama teman serta keluarga. Jom relax kejap di House Coffee. Terkenal sebagai lokasi yang sesuai untuk mengisi waktu bersama keluarga dan teman pada hujung minggu, House Coffee yang terletak di Bandar Baru Klang kini mendapat perhatian pengunjung. Cetusan idea dan konsep kafe ini bermula dengan minat pemiliknya terhadap sebuah drama popular dari luar negara iaitu Peaky Blinders. Kami amat meminati filem itu. So kami nak membawakan suasana tu. So orang datang tak adalah macam duduk saja, relax. Tapi orang datang, kami layan, kami buatkan suasana filem tu di dalam restoran kami. Konsep yang dibawakan ini alhamdulillah dapat diterima dengan baik. So ada setengah pelanggan yang datang semata-mata untuk mendapat gambar dengan kami. Menyajikan hidangan ala barat dan juga masakan tempatan sebagai menu untuk pilihan pelanggan, kafe ini menjanjikan sajian yang menepati cita rasa semua. Antara hidangan istimewa yang sentiasa menjadi kegemaran adalah seperti lempeng bersama sambal ikan bilis, nasi putih bersama masak lemak udang atau masak lemak daging salai, nasi lemak, sup gearbox dan juga nasi goreng. Kami memulakan masakan Melayu dan ada yang barat sikit. Masakan Melayu yang selalu orang order dekat sini seperti kami ada di ikan siakap. Lepas tu kami ada yang paling famous selalu orang order ialah shell out. Shell out di sini berbeza kerana kami serve dengan suasana yang macam ni, lepas tu dengan baju macam ni, lepas tu dengan situasi kami yang macam ni. So lain daripada lain. Itu yang membuatkan tarikan orang luar untuk datang sini. Sesuai dengan namanya, pengunjung boleh menikmati variasi pilihan kopi yang ada. Klasik latte, antara yang wajib dicuba, apatah lagi enak dinikmati bersama sepotong kek. Semua kopi sama di kedai-kedai. Lepas tu cara dia punya penyediaan je. Cara style masing-masing. So kami ada dalam 3 barista. So 3 barista ni mempunyai pengalaman yang tinggi. Dan dulu diorang punya pengalaman kerja di company yang terbesar-besar di Malaysia lah. So diorang menggunakan diorang punya experience untuk adaptkan kepada cara kami punya buat kopi lah. Sambil menikmati makanan di sini, pelanggan juga boleh meluangkan waktu dengan bermain permainan seperti kad, chess atau congkak. Selain itu, ruang bacaan yang menempatkan buku-buku komik turut disediakan secara percuma untuk penggemarnya. Saya tahu kafe ni melalui sosial media. Saya scroll-scroll kat TikTok, tiba-tiba nampak restoran ni viral dekat TikTok lah. So saya cubalah kat sini. Suasana kat kafe ni chill, santai dan sesuai lah kalau nak jumpa klien ke, nak chill dengan kawan-kawan kat sini. Kat sini nampak macam tenang, so unik lah, agak unik. So dia punya dekorasi pun agak simple. Yang penting dia nampak satu kelainan lah. Bila kita masuk, dia punya pelayan pun mengenakan pakaian yang agak unik. So dia lain daripada yang lain lah. Makanan kat sini dia ada banyak pilihan. So kalau dia ada makanan tempatan, ada makanan western juga. So kalau kita teringin nak makan makanan tempatan, kita boleh datang sini juga. So kita nak makan western pun kita boleh datang sini juga. So dia sangat pelbagai lah. Membawakan konsep yang unik dengan pelbagai pilihan hidangan, restoran ini mampu memberikan pengalaman yang berbeza buat pengunjung yang datang bertandang.
Berbeza pendapat dan pandangan adalah perkara biasa. Namun ada kalanya perbezaan ini mampu mengundang perbalahan dan menggugat keharmonian apabila ia diambil dari sudut yang negatif. Cetusan pandangan yang berbeza ini seharusnya diraikan supaya ia dapat menghasilkan idea yang baru dan buah fikiran yang lebih bernas. Hormati antara satu sama lain agar kehidupan kita lebih sejahtera dan bahagia. Baiklah, Nona sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Amy Saliza Isa dan suami Encik Jaafar Yunir kerana sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona dan kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea daripada anda. Sehingga bertemu kembali minggu hadapan, jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.